Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la 'aiban illa satartahu wa la jahilan illa 'allamtahu wa la mazluman illa nasartahu wa la mazluman illa nasartahu wa la mazluman illa nasartahu wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita mukadimahkan dengan berselawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa ba'du. Terima kasih kepada puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian kerana dapat hadir pada pagi ini. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi pengajian kita pada buku Yas'alunaka pada soalan ke berapa? Soalan ke-7. Soalan ke-7. Ustaz, ahli waris manakah yang layak menerima dengan kadar 2/3? Ya ni? Betul. Terdapat 4 ahli waris yang menerima dengan kadar pusaka 2/3 kalau waris dia meninggal dunia, pewaris dia meninggal dunia. Yang pertama, ramai anak perempuan. Kalau tengok pada muka surat soalan yang ke-6 tu, seperti mana yang kita pernah belajar sebelum atau yang pernah saya sebutkan kepada puan-puan sebelum ini, cara mudah nak faham tentang yang mendapat 1/2 dengan 2/3 ni, cara mudahnya sesiapa yang mendapat 1/2 ketika seorang. Tengok muka surat yang soalan ke-6 tu ada 5 golongan yang mendapat 1/2 ketika mana mereka seorang. Semuanya seorang 1/2 ni. Mereka akan mendapat 2/3 ketika mereka ramai. Kecuali suami lah. Suami tak ramai. Seorang suami ya semasa kita hidup. Jadi kalau tengok soalan ke-7 ni, siapa dapat 1/2 ketika seorang, dia akan mendapat 2/3 ketika ramai, iaitu ramai anak perempuan. Ramai anak perempuan. Ramai sini 2 ke atas. 2, 3, 4 itu ramai. Syarat anak perempuan nak dapat 2/3 mesti mereka ramai. Itu syarat pertama, mesti ramai. Kalau seorang 1/2 je. Kalau ramai 2/3, bahagi sama rata antara ramai itulah. Kalau Mamat mati meninggalkan 3 anak perempuan, 3 orang ni akan mendapat 2/3. Kongsilah berapa jumlah 2/3 tersebut. Bukan 2/3 seorang, 2/3 kongsi 3. 2/3 seorang habis duit. 2/3 kongsi 3 orang, kongsi 10 orang. Berapa orang yang ada? Ini tu. Gitu. Boleh faham Ramai. Syarat yang kedua, mesti tidak ada anak lelaki. Dua syarat dia. Tidak ada, mesti ramai. Kemudian tidak ada anak lelaki. Kalau ada anak lelaki, ramai mana pun anak perempuan, dia tak akan dapat 2/3. Contoh, 5 mati, ada 8 anak perempuan, seorang anak lelaki. Seorang je. Kalau 8 ni patutnya majoriti lah. Tapi disebabkan ada anak lelaki tersebut, dia akan menjadi asabah. Menjadi asabah maksudnya dia akan mengambil bersama-sama. Lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Jadi kalau 8 campur 1, satu lelaki ni macam 2 orang. Macam 8 campur 2, jadi 10 situ. Jadi berapa bahagian mereka? Lelaki akan dapat 2/10, perempuan akan dapat 1/10 setiap seorang. Boleh faham? Kalau duit ada 10 juta, 1 juta dapat. Kalau 10 juta, kalau 10 ringgit, RM1. Ramai anak perempuan. Boleh faham tak anak-anak perempuan sekalian? Faham Siapa pernah dapat 2/3? Kita ada adik-adik lelaki-lelaki? Ada? Semua ada adik-adik lelaki. Itu takdir lah. Baik.
Yang kedua, ramai cucu perempuan. Cucu perempuan ni syarat dia, nombor satu, mesti ramai lah. Syarat yang dapat 23 ni mesti ramai. Kemudian, mesti dia ni tidak ada cucu laki-laki. Itu syarat. Nanti kita belajar pada bab dia. Cuma kita bertemu dulu sini. Supaya kita jumpa nanti, dah orang panggil, dah tahu dah. Tak sesak lah. Jadi, tidak ada cucu laki-laki. Kalau ada cucu laki-laki, dia jadi macam anak perempuan tadi. Ada je anak laki-laki, dia akan dapat bersama-sama. Cuma tambah lagi, mestilah mereka ni anak kepada anak lelaki saja. Kalau dia anak daripada anak perempuan, tak dapat. Tak dapat. Macam saya ada anak-anak. Memang saya ada anak lah. Mana 12 ni dapat seorang lagi, insyaAllah. Apa nama benda nak cakap ni? Sekarang ni 5 anak. Seorang perempuan, 4 laki-laki. Kalaulah waktu saya meninggal dunia, waktu tu anak-anak saya semua dah meninggal dah dulu pada saya. Mana meninggalkan cucu. 4 orang anak laki-laki tu ada cucu, ada anak. Seorang anak perempuan saya tu pun ada anak. Kebetulan mereka meninggalkan semua anak perempuan. Contoh, anak perempuan saya meninggalkan anak perempuan, anak lelaki saya meninggalkan anak perempuan. Yang dapat hanya anak kepada anak lelaki saya saja. Anak pada anak perempuan saya, walaupun cucu saya, dia tak layak terima pusaka. Tak layak. Jadi macam mana tu? Macam tu lah, tak layak. Dia tak layak. Jadi macam mana nak buat? Boleh sediakan hibah ataupun wasiat kepada arwah. Pada arwah pula, pada cucu tadi tu. Jadi syaratnya gitulah. Yang pertama, ramai anak, ramai cucu. Mesti ramai. Tidak ada cucu laki-laki. Mesti anak pada anak lelaki saja. Dan syarat paling utama juga, tidak ada waris pertama bagi si mati. Jadi tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan bagi si mati. Kalau ada anak laki-laki, cucu memang takkan dapat. Walaupun dia anak pada anak laki-laki. Contohnya mamat mati, dia ada anak laki-laki 2 orang. Seorang dah mati, seorang hidup. Yang hidup ni anak dia lah. Tapi yang mati ni ada anak-anak. Ada anak lelaki, ada anak perempuan, ada cucu. Maka cucu dia takkan dapat. Sebab apa? Pakcik dia masih ada. Dihalang oleh pakcik tadi. Tapi kalau mak mati, dia ada anak perempuan seorang, anak laki-laki seorang. Anak laki-laki ni mati, meninggalkan anak-anak. Tak kira anak lelaki ke anak perempuan, tapi kita fokus pada anak perempuan. Maka waktu tu, anak perempuan ni, makcik ni, dia dapat hak, dapat 1/2 saja sebab dia seorang. Baki akan dapat pada cucu tadi. Cucu tadi. Cucu, kalau cucu tu cucu laki-laki, dia akan dapat baki lah. Kalau dia cucu perempuan, dia akan dapat kadar 1/6. Yang tu kita akan belajar nanti, insyaAllah. Ada masalah tentang cucu ni. Kalau ada masalah, tanya tu, supaya kita tidak bermasalah nanti. Faham tak, Faiz? Angguk-angguk, faham tak? Faiz sibuk ni, YouTuber. Ya. 2 ke atas. Ya. Mesti 2 ke atas. Ada soalan? Ada? Ke tak faham? Faham ke tak faham? Confuse tak mana? Yang macam mana? Tak faham? Yang mana tak faham tu? Oh, laju sangat. Tak khabar. Ramai cucu perempuan, dia kena tengok ramai cucu perempuan ni, dia mesti ramai lah cucu kita. Syarat cucu mesti nak, syarat cucu nak dapat pusaka kita, mesti dia anak pada anak lelaki kita saja. Itu syaratnya. Ayah dia tak ada lah. Kalau ayah dia ada, dia takkan dapat lah. Itu syaratnya juga. Itu sebab saya sebut tadi, antara syarat dia, mesti tidak ada anak bagi si mati. Anak mana? Anak lelaki. Kalau anak perempuan, ada potensi cucu dapat. Kalau anak perempuan saja. Macam kita tadi lah, mamat mati, ada anak perempuan seorang, ada anak laki-laki seorang. Anak laki-laki dia mati. Tapi anak laki-laki tu ada anak. Kita ambil anak perempuan lah, 2 orang contoh. Dia ada cucu. Maknanya mak ni ada cucu daripada anak lelaki dia. 2 orang cucu. Dan dia ada anak kandung seorang. Anak kandung ni dengan cucu ni panggil apa? Makcik lah. Makcik. Bila mamat ni mati,
anak perempuan dia dapat 1/2. Tengok muka surat sebelah tadi, soalan ke-6. Dapat 1/2. Baki 1/2 tadi tu akan dapat, tengok cucu tadi. Kalau cucu tersebut lelaki, dia akan dapat semua baki. Tapi kalau cucu tersebut perempuan, contohnya ada seorang anak perempuan, adakah dia akan dapat 1/2? Tak. Dia akan dapat 1/6 nanti untuk menyempurnakan 2/3. Itu kita belajar pada bab dia lah. Cuma yang ni tak masuk lagi pada bab dia. Cuma saya perkenalkan dulu. Tapi kalau dekat situ, dia ada cucu lelaki, cucu perempuan. Mamat mati, ada anak perempuan seorang masih hidup, dan dia ada anak laki-laki yang telah mati. Tapi anak laki-laki ni ada sepasang anak, laki seorang, perempuan seorang. Maka mereka akan berkongsi untuk mendapat 1/2 baki tadi. Bahagian akan dapat separuh pada dia. Laki ni kuat lah, sebab ada anak laki-laki ni kuat. Tapi sebab kalau dia perempuan saja, dia hanya dapat mengambil baki sedikit dengan kadar fardu 1/6. Dia panggil menyempurnakan hak anak perempuan 2/3. Anak perempuan ni maksimum boleh dapat 2/3. Tapi nanti jika mamat tu mati, mamat mati, dia ada 2 anak perempuan. Dia ada seorang anak lelaki ni mati, ada sepasang anak, ataupun ada 2 orang anak perempuan. Tapi bila mana mat mati, dia ada 2 anak perempuan. 2 anak perempuan dapat apa? Dapat apa? 2 anak perempuan. Ni 1/4 main mana? 2/3 lah, ramai lah, ramai. 2/3 lah kita. Bila mat mati, dia ada 2 anak perempuan, dapat 2/3. Sempurna tak 2/3 tu? Sempurna tak? Jadi walaupun mat ada cucu, cucu ni tak akan dapat. Cucu perempuan khususnya. Kalau cucu lelaki tak ada masalah. Tapi mat ada cucu perempuan, tak akan dapat. Tetapi kalau mat mati, dia ada seorang anak perempuan, seorang je, dapat berapa? 1/2. Dan dia ada cucu perempuan yang lain. Cucu perempuan ni akan mendapat 1/6 untuk menyempurnakan 2/3. Tapi kalau dah sempurna 2/3, perlu tak lagi cucu tadi? Tak dapat. Tetapi kalau cucu perempuan tu ada cucu laki-laki bersama dengan dia, dia akan dapat baki tersebut. Sebab cucu lelaki itu menjadi hero, menyelamatkan dia. Kalau cucu lelaki tak ada, anak cucu perempuan hanya tengok saja. Makcik-makcik dia beli puluk dakak yang baru. Baik. Puluk panggang. Boleh faham? Ya. Yang mana tak adil tu, perempuan? Dia macam kita rasakan kenapa perempuan dapat sikit keutamaan daripada lelaki. Kenapa perempuan dapat sikit lebih pada kita tengok musa 4, soalan 4 itu. Soalan 4, kenapa agaknya waris lelaki dapat lebih banyak daripada perempuan? Saya dah sebut pada pertemuan yang hari itu, iaitu lelaki tanggungjawab dia besar. Ghalib ni biasanya lelaki ni paling besar tanggungjawab. Sama ada tanggungjawab pada isteri dia, pada anak-anak dia, ataupun pada adik-beradik perempuan dia. Ghalibnya begitulah tanggungjawab dia. Tapi kalau kita pandang ada orang lelaki tak guna, orang lelaki tak menggunakan tu, itu nadir. Nadir ni bukan Nadir An-Nuri Cinta Gaza tu. Nadir ni benda yang jarang. Ada tapi jarang. Kaedah sebut An-nadir kal ma'dum. Benda jarang ni macam tak ada. Kita bina atas benda ghalib, benda biasa. Biasanya apa? Orang lelaki ni mesti bertanggungjawab. Tanggung di dunia, jawab di akhirat. Yang kedua, perempuan ni dilahirkan untuk ditanggung. Itu asas dia. Bukan dia menanggung, tapi ditanggung. Ustaz, ada kan orang perempuan menanggung laki-laki? Ada. Nadir. Jarang. Kalau banyak kat Teluk Intang, itu lain. Tak boleh jadi hukum. Tapi biasanya banyak laki lah. Biasa sebab laki-laki bertanggungjawab. Kalau dia jadi seorang suami, dia kena sediakan rumah, sediakan makan minum, kena pakaian kurang-kurang 2 helai setahun. Dah raya haji, raya Idul Fitri, 2 helai daripada atas sampai ke bawah kena sedia pada isteri. Bukan isteri pula beli baju suami dari atas ke bawah 2 tahun sekali, 2 kali setahun, tak. Tanggungjawabnya kepada lelaki. Dan lelaki ni walaupun sebesar mana gaji isterinya, tetap isteri.
kekal isteri. Tu kalau dikatakan macam tak adil, macam tak betul lah. Kalau kata tak adil. Cuma nampak macam tak adil disebabkan orang Islam tu sendiri. Bukan Islam tu masalah. Orang Islam sendiri tidak melaksanakan tanggungjawab yang sepatutnya. Contoh di antara adik-beradik yang susah, adik-beradik perempuan. Ada yang susah, ada abang dia semuanya senang lenang, adik laki-lakinya senang lenang. Sebenarnya mereka salah. Sebab mereka tetap bertanggungjawab walaupun kakak dia dah berkahwin, adik perempuan dia dah berkahwin, tapi suami dia susah. Tetap adik-beradik laki-laki kena bertanggungjawab sebab disebut sebagai wali. Wali ni bukan wali yang dekat dengan Allah tu. Wali ni maknanya orang yang bertanggungjawab untuk melindungi mereka. Jadi bila mana disebut kalau tidak adil tu macam kasom no. Tapi saya rasa tidak begitulah. Cuma memang nampak macam tu tapi tidak begitu. Realitinya yang benda yang kita tahu tu di luar sana ada lebih yang lebih besar lagi lah. Kalau kata tak setuju an-nadir kalam ma'dun tu kaedah ulama letak. Gitu. Baik. Boleh faham Ada nak balik ke? Ada. Yang ketiga, ramai saudara perempuan kandung, adik-beradik kandung kita yang perempuan. Syarat adik-beradik kandung perempuan nak dapat, mesti pertama mesti ramai. Yang kedua, tidak ada saudara lelaki kandung. Ni dalam situasi kita ni, kalau tak ada zuriat lah. Sama ada kita tak kahwin ataupun kita kahwin tapi tak ada zuriat. Kalau kita ada kakak 4 orang ataupun kakak 2 orang ataupun kakak seorang, adik perempuan seorang, tu panggil adik-beradik kandung tu 2 orang. Dia tak kira kedudukan yang atas dapat banyak, yang bawah dapat sikit, tak. Semua sama. Tak ada beza. Tu sebab kalau tanya soalan jangan duk ceritalah anak nombor 1 perempuan, anak nombor 2 laki, nombor 3 perempuan, nombor 4 laki. Itu tak perlu. Yang perlunya berapa laki-laki, berapa perempuan. Itu je kita nak tahu. Ni siap cerita Abang Long ni nama lelaki. Memang Abang Long takkan perempuan, mestilah lelaki. Ni sebut gitu. Tak perlu. Kita cerita berapa laki-laki, berapa perempuan. Baik. Syarat seterusnya, mestilah tidak adil bapa bagi si mati. Tu antara syarat. Ni kita akan jumpa pada bab dia ni. Syarat ramai perempuan kandung nak dapat 2/3, mesti tidak ada bapa. Kalau ada bapa ataupun ayah, papa ke ikut suka lah, nak pakai apa ke, maka ayah ni akan menghalang adik-beradik daripada dapat. Itu kekuatan ada pada ayah dan anak lelaki dan cucu laki-laki. Dia akan menghalang adik-beradik kita daripada menerima pusaka kita. Jadi pelik sangat kalau ada kes ayah tak dapat, adik-beradik yang dapat. Itu tak betul lah. Mana dia ikut faraid, ikut dia sendiri. Tak betul. Syarat seterusnya, boleh conteng, jangan takut-takut conteng buku tu, kan dah beli nak. Kecuali pinjam jangan conteng. Conteng je, biar faham. Bukan saya nak faham, biar puan sendiri faham apa yang, jangan baca tak faham apa benda aku conteng je tak. Jadi ramai saudara perempuan kandung akan dia halang juga dengan syarat tidak ada waris bagi si mati. Waris terutama sekali waris lelaki. Kalau ada waris lelaki, automatically adik-beradik kita takkan dapat apa-apalah. Itu kita kena faham. Tapi masalah yang pernah kita jumpa, ramai pula adik-beradik, makcik-makcik, pakcik-pakcik yang sibuk. Anak-anak saudara dah besar belaka dah. Kalau kecil-kecil boleh tahan lah. Ni demo yang sibuk nak atur, yang ni. Tak perlu atur. Kamu tak perlu masuk campur lah. Sebab kamu tak layak kalau dah ada anak laki-laki. Itu syarat dia lah. Seterusnya, ramai saudara perempuan sebapa. Syarat lebih kurang sama macam kandung. Tapi tambah satu lagi, tidak ada saudara perempuan kandung bersama dengan mereka. Kalau bertembung kandung dengan sebapa, kandung dulu dapat, sebapa tak dapat. Tapi kalau kandung tak ada, sebapa baru dapat. Sebapa ni bapa sama, mak lain-lain. Tu panggil sebapa. Ada orang kata, orang Melayu kata, sebapa dengan kandung ni sama lah Ustaz. Kuat? Tak kuat. Tak sama. Dari sudut faraid, tak sama. Mereka akan utamakan seibu sebapa dahulu, barulah sebapa. Keempat-empat golongan waris ini layak menerima 2/3 dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak seperti mana yang telah kita sebut sebentar tadi. Soalan ke-8. Ahli waris manakah yang layak menerima dengan kadar 1/3? 1/3. Tadi 2/3, ni 1/3 pula. Terdapat 2 ahli waris yang layak menerima dengan kadar 1/3. Yang pertama, ibu kandung. Ibu kita layak terima 1/3 dengan 2 syarat. Syarat yang pertama,
si mati tidak ada zuriat. Siapa si mati tu? Anak dia lah. Anak dia mati, tak ada zuriat. Maka ibu dapat 1/3. Ibu-ibu sekalian dapat 1/3. Tapi kita tak berharap lah anak-anak kita terlebih dahulu mendahului kita. Tak ada siapa pun harap macam tu. Anak dia sakit, dia harap biarlah sakit, bukan anak-anak dia sakit. Hari ni anak-anak saya sakit belaka 4-5 orang. Dia tak apa siap. Saya nak pindah rumah masuk ke komplek tu, jadi kita duk kemah-kemah habuk-habuk tak benda tu kan. Lepas tu sebelum tu ada hari sukan. Hari sukan duk berapa jam tengah panas, jadi macam-macam lah. Jadi ibu kandung dapat 1/3. Kalau anak dia mati tidak ada zuriat, tak kira laki-laki ke perempuan, dia sama ada dia tak kahwin ataupun dia kahwin tak ada zuriat, ibu dapat 1/3. Syarat yang kedua, dengar betul-betul syarat kedua ni. Si mati tidak ada adik-beradik lebih daripada seorang. Macam mana tu? Contoh Ali mati, dia ada mak. Tu je waris dia, mak. Mak dapat apa? 1/3. Baru sebut tadi. Kalau lupa apa ni, kena makan ke sini kan. 1/3. Ali mati, dia ada mak, dia ada kakak seorang. Kakak dapat apa? 3 mana pula? 1/2. Sebab seorang. Kan dia seorang. Ramai baru 2/3. Cepat nak duit ni. 1/2. Ibu 1/3. Jelas? Ali mati, dia ada ibu, dia ada kakak, dia ada abang. Jadi berapa orang adik-beradik dia? 2. Waktu tu ibu dapat dah 1/3? Tak dapat. Sebab Ali dah ada adik-beradik lebih daripada seorang. Dia nak seorang je. Nak seorang saja. Boleh faham tak ibu-ibu sekalian? Dia akan pergi 1/6 nanti. Ibu akan dapat 2, 1/6. Jadi fahamlah kita, kalau sebaliknya ada anak, ibu 1/6. Ada adik-beradik ramai, ibu 1/6. Kalau tak ada dua-dua tu, 1/3 akan dapat daripada harta yang ditinggalkan oleh anak kita. Yang kedua, ramai adik-beradik seibu. Ramai adik-beradik seibu. Ibu sama, bapa lain-lain. Syarat dia, adik-beradik seibu nak dapat 1/3 ni, syarat yang pertama mesti raman. Raman ni 2 ke atas. Kalau seorang tak dapat 1/3. Yang kedua, tidak ada asal bagi si mati. Aslul mayit dalam bahasa Arab. Asal mayat. Mayat ni asal si mati lah. Siapa dia asal? Bapa, datuk, moyang. Mesti tak ada tu. Kalau ada, adik-beradik seibu takkan dapat. Yang ketiga, tidak ada far'ul mayyit, zuriat si mati. Tak ada zuriat. Ali mati, ada adik-beradik seibu 2 orang. Tu je waris dia. Dapat berapa adik-beradik seibu ni? 1/3 bahagi 2 orang tadi. Sebab 2 orang kan? 1/3 bagi 2. Ali mati, ada ayah, ada adik-beradik seibu 2 orang. Dapat ada adik-beradik seibu? Tak dapat. Sebab Ali ada asal dia. Itu ayah dia. Ali mati, ada anak perempuan. Anak perempuannya. Ada adik-beradik seibu 7 orang. Dapat ada adik-beradik seibu ni? Tak dapat juga. Asal ada zuriat aja, tak kira jantina laki-laki ke perempuan, akan menyebabkan adik-beradik seibu takkan dapat apa-apa. Ali mati, tak ada anak, dia ada cicit seorang. Cicit seorang. Anak dia mati. Tak ada anak, ada cicit. Anak dia mati, terlupa perkataan mati. Itu contoh. Ali mati, dia tak ada anak, tak ada cucu, dah mati belaka, dia ada cicit seorang. Ali ni dia jenis jaga kesihatan, pusing taman setiap hari pagi-pagi sebelum sembahyang subuh tak pusing. Dia makan nasi pun 2 sudu je nak. Jenis makan jaga sungguh. Kicap setitik 2 titik gitu je. Asal rasa. Jadi tinggal cicit seorang. Lepas tu dia ada adik-beradik seibu ada 2 orang. Dapat ada adik-beradik seibu ni? Dapat tak? Tak dapat. Sebab apa? Ali ada zuriat, cicit dia. Walaupun cicit ni cicit perempuan. Baik. Tak dapat.
Maknanya adik-beradik seribu ni walaupun dia dapat hak pusaka dia sebab dengan kadar fardu, tapi syaratnya sangat ketat lah. Syarat yang ketat. Berbanding adik-beradik kandung, kalau ada anak perempuan, dia masih lagi layak. Syarat-syarat dia. Tapi kalau ada adik-beradik lelaki, anak-anak lelaki, confirm lah mereka takkan dapat. Itu golongan yang mendapat dengan kadar 1/3. Siapa ada adik-beradik seibu sini? Ada? Alhamdulillah. Adik-beradik seibu. Ini yang mati siapa? Yang mati siapa sini? Yang mati tu adik-beradik, bukan ibu, bukan bapak dia. Adik-beradik tu yang mati. Kalau mak atau bapak yang mati, tak jadi adik-beradik seribu, panggil anak dia lah terus. Adik-beradik seribu ni mesti yang mati tu adik-beradik yang mati. Boleh faham kan? Nampak macam tegang tu. Pening ya. Nanti ada ni apa putih. Tak ada. Nanti. Tahun depan, bulan depan. Baik. Bulan depan insya-Allah. Soalan ke-9. Kita keluarkan sekejap. Ya. Yang mana tak jelas? Yang mana tak jelas? Kelabu je. Nampaknya kena khatam awal kitab ni. Ya. Iklan. Sini. Bagi sesiapa yang nak bagi sama rata pusaka, kita dah sebut syaratnya mesti mereka tahu hak faraid masing-masing dulu. Kena tahu hak masing-masing dulu. Kemudian mestilah semua setuju tanpa paksaan. Kalau ada yang tidak bersetuju, tak boleh marah kat dia, kena serah hak faraid pada dia. Baki baru kita boleh bagi sama rata. Dan tidak ada yang tertinggal dalam perbincangan. Ni kita risau kadang-kadang adik-adik dia bawa umur lagi, tiba-tiba dia bagi sama rata. Tu masalah lah. Masalah besar. Selain daripada itu tak ada masalah. Hukum bagi sama rata ni harus. Tetapi mesti utamakan kefahaman kepada faraid dahulu. Sebab kita risau satu masa nanti, bila mana ada orang yang akan argue, tengok dulu aku borah hati bagi hak aku pada kamu, dia mengungkit balik. Tapi kalau kita ikut faraid, dia nak ungkit macam mana? Tak boleh ungkit lah. Dia tak boleh kata, tu kamu dapat banyak faraid. Itu tak boleh ungkit sebab itu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Jadi tak faham yang mana? Nak tulis apa? Ya? Nanti kita kalau faham, saya tulis pula. Soalan ke-9. Ahli waris manakah yang layak menerima dengan kadar 1/4 pusaka kita? Terdapat dua saja ahli waris yang layak menerima dengan kadar 1/4. Yang pertama, suami. Suami tadi kita bertemu tentang mana? Tentang 1/2 tu. Kalau tidak ada zuriat, isteri mati tak ada zuriat, suami dapat 1/2. Maksud tak ada zuriat, bukan zuriat dengan suami tu. Kalau dinikah dengan balu, dinikah dengan janda ke, memang sebelum ni masih tak ada anak. Tak ada anak. Nikah dengan kita pun tak ada anak juga. Maka suami akan dapat 1/2. Suami terkini, bukan bekas suami. Bekas suami tak dapat benda. Tetapi jika sebaliknya, isteri mati, ada zuriat, maka suami akan dapat 1/4. Ni 1/4. Itu je syarat dia. Isteri mati, ada zuriat, suami 1/4. Tidak termasuk tuntutan harta sepencarian. Harta sepencarian, hak suami atau isteri. Boleh tuntut di mahkamah jika nak tuntut. Tak tuntut pun tak apa, tak wajib. Ni nak tuntut, tak pergi tuntut juga. Nak tuntut saja, sebut je, tak jadi. Dan kalau kita menuntut, dia akan makan masa lah. Untuk pengurusan tu makan masa, susah juga. Jadi cadangan kita, kalau dah ada anak-anak, tak perlu tuntut lah. Tak perlu tuntut. Sebab anak-anak dah ada. Tapi kalau tidak ada anak, dia dah kehendak kita untuk menuntut harta sepencarian tu. Jadi suami dapat 1/4.
Kalau isteri mati. Agak-agak siapa mati dulu? Isteri ke suami? Suami. Suami. Saya pergi mana-mana kursus, gitulah jawapannya. Yang kedua, isteri ataupun isteri-isteri. Kalau isteri, suami mati, tidak ada zuriat, syarat dia nak dapat 1/4 isteri sekalian, mestilah suami mati tak ada zuriat. Dengan kita ke, dengan isteri sebelum ni ke, memang tak ada zuriat. Maka isteri ataupun isteri-isteri akan mendapat 1/4. Kalau seorang dapat 1/4 seorang. Kalau ada 2 orang, 1/4 bagi 2 orang. Bukan 1/4 seorang, 1/4 bagi 2. Itu syarat yang syarak telah tetapkan kepada isteri ataupun isteri-isteri. Sikit lah ustaz, dia kata. Sikit macam mana? Suruh suami bekerja keras lah untuk tambah harta. Kedua-dua golongan waris ini layak menerima dengan kadar 1/4 dengan syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Kalau saya buat soalan, berpandukan kita dah belajar 1/2, 2/3, 1/4, 1/3 tadi. Cuba jawab soalan ni. Mak mati. Mak ni maknanya mati. Mak mati, dia ada anak perempuan seorang. Dia ada anak perempuan. Berapa dapat anak perempuan ni? 1 anak perempuan, 1/2. Okey, 1/2. 1/2. Itulah. Kalau ada 2 anak perempuan, 2/3. 2/3. Kalau 7 pun 2/3 juga. Itulah kadar dia yang syarak telah tetapkan kepada kita. Mak mati. Jangan. Ya. Balu dah mati awal. Okey, kalau nak letak isteri, kalau tak isteri, tak belajar lagi bab 1/8. Tapi kalau kat sini mak mati, dia ada isteri. Dia ada isteri. Isteri je. Isteri dapat 1/4. 1/4 ni. Dapatkan 2 orang dapat. Tengok pada buku. Tapi kalau ada anak, mak ada seorang anak perempuan, isteri dapat 1/8, dia akan dapat 1/8. Anak akan dapat 1/2. Kalau sudut pengiraan, macam ni buat pengiraan. 8 dengan 2, 8 ni kita buat asal masalah. Tak boleh buat 2, 8. 2 darab berapa dapat 8? 2 darab 4. 8 darab berapa dapat 8? 8 darab 1. Ada 5 sini. Ada baki berapa? 3 lagi. Baki. Jadi, anak perempuan akan dapat 4/8. Isteri dapat 1/8. 3 dapatkan siapa? 3 ni akan dapat kepada waris yang ada lah. Kalau ada yang lain waris. Contohnya siapa dia? Adik-beradik dia. Contohnya saudara perempuan kandung sini. SPK. Saudara perempuan kandung. Kita belajar tadi saudara perempuan kandung ni kalau seorang dapat apa? Seorang dapat apa? 1/2. Ramai 2/3. Tapi dalam situasi macam ni, dia tak akan dapat ramai 2/3 itu. Dia akan dapat satu lagi cara, iaitu kita belajar nanti, namanya asabah. Namanya asabah. Iaitu dapat berapa? Dia akan dapat baki harta terus. 3/8 dapat ke dia? 3/8 dapat kepada dia. Adik-adik kandung ni sangat untung. Adik-adik kandung ni sangat untung. Ini contohlah, contoh. Kita belajar sikit lagi, baru kita boleh buat soalan. Jangan lebih ni. Adik-beradik perempuan tu kenapa dapat baki semua? Dia macam adik-beradik laki-laki. Wujudnya dia tu macam adik-beradik laki-laki untuk menghabiskan harta. Kalau si mati tidak ada waris lelaki. Contoh tadi, mak mati ada anak perempuan seorang, isteri seorang. 2 saudara perempuan kandung. Bila mana ada anak perempuan saja, tak ada anak laki-laki, potensi untuk perempuan kandung dapat baki itu sangat jelas lah, sangat tinggi. Kecuali kat situ, contoh, kalau dia ada situ, adik-beradik lelaki kandung pun sama juga, dia akan dapat baki.
Tapi kalau dapat laki kandung ada seorang, perempuan kandung ada seorang, dia akan dapat bersama-sama baki tersebut. Gitulah kaedah dia. Pengiraan. Pengiraan ni kita belajar pada bab nanti insya-Allah. Baik, soalan seterusnya, ahli waris manakah yang layak menerima dengan kadar 1/8? 1/8. Terdapat satu saja waris yang layak menerima dengan kadar 1/8, iaitu isteri ataupun isteri-isteri. Syarat isteri dapat 1/8, si mati ada zuriat. Macam kes tu lah. Mak mati ada anak perempuan seorang, isteri seorang. Isteri dapat 1/8 sebab apa? Mak ada zuriat, 1/8 dapatkan dia. Waktu ni lah kalau orang kata sikit ni ustaz, saya dapat sikit je. Boleh waktu tu atas pencarian tadi. Dapat sekali, kemudian dapat faraid pula sekali lagi. Baik, soalan ke-11. Ni yang paling banyak sekali ni. Ahli waris manakah yang layak menerima dengan kadar 1/6? Boleh ingat ke tak boleh ingat? Boleh. Boleh ingat kalau tengok buku ni. Terdapat 7 waris yang layak menerima dengan kadar 1/6. Yang pertama, ayah kandung. Tanda sikit, ayah kandung ni, ayah kita betul lah, bin kita tu. Ayah kandung dapat 1/6 jika si mati ada zuriat. Itu syarat dia. Itu je syarat dia. Si mati ada zuriat, ayah dapat 1/6. Mak mati ada ayah situ. Ayah dapat apa agaknya? Okey, letak sini. Dua saudara perempuan kandung, ayah. Ayah dapat apa? 1/6. Dua SPK ni dapat tak dapat? Dapat tak? Dapat tak? Saudara perempuan kandung ni dapat tak? Kenapa tak dapat? Sebab ayah pandai je. Sebab ayah dia ada, jadi tak dapat. Jadi kalau bila bertembung macam ni, kita buat contoh pengiraan 688. Nombor berapa boleh masuk? 488 pula. Sama, sini. Isteri 1/8. Ini tak dapat. Ayah 1/6. 682. Kalau ada 8 je, yang paling tepat sekali dia. Asal masalah ni bermula dengan ni. 2, 4, 6, 8, 12 dan 10 tak ada? Tak. Baik. 12, 16, 24. Baik. Kalau ada 8 saja, terus 24 kita ambil. Tambah ke 16. 24. Baik. Ada 8 je, 24. 2 darab berapa dapat 24? 2 darab 12. 8 darab berapa dapat 24? 3. 6 darab 4. 12 campur 3, 15. Campur 4, 19. 19 tolak 24. Baki lagi 5. 5 ni, kalau tengok sini, anak perempuan akan dapat 12/24 lah. Kalau duit ada 24,000, perempuan akan dapat 12,000. Isteri dapat 3,000, ayah akan dapat 4,000. Asal gitu. Tapi disebabkan ayah ni special, ayah ni ada satu lagi kes, dia akan dapat 1 plus baki. Ni baki. Mana ayah dapat apa? 4 campur 5, 9 ayah dapat. Ayah. Kahwin lagi macam mana? Yang mati anak dia. Tak apa. Ada puan kata dapat duit banyak, kahwin lagi. Ada duit tak banyak pun ada kahwin juga. Baik. Jadi maksudnya apa? Gitu. Nak letak ibu pula situ. Nak letak ibu. Boleh kita letak ibu. Okey ya. 4. Tadi 4 Ibu seorang.
Ibu berapa dapat? 1/6 juga. Tengok pada nombor 2 tu. 1/6 4 juga. 12 campur 3 15 campur 19 20 23. Ada baki lagi satu, dapat ke ayah juga. 5. Dia mesti dapat plus. Dah, lepas tu ada cakap, dah ayah dapat banyak, kahwin lain. Tak. Jangan bagi dia kahwin, habiskan duit dia terus. Sebab duit isteri ni simpanlah dalam amanah saham satu Malaysia. Sebab ada yang kata ayah dapat banyak sedangkan ibu yang mengandung, menyusu, membesar. Saya sebut hari itu bahawa walaupun ayah dapat banyak, ibu dapat tak banyak berbanding pada ayah. Jangan risau, duit ayah, duit ibu. Duit ibu. Habiskan duit ayah tu lah. Saya sebut itu. Ada orang sebut dengan bahasa yang mudahnya, memanglah suami ni bertanggungjawab atas isteri. Isteri tidak bertanggungjawab pada suami. Ya, betul. Dua-dua dia dapat. Tak betul. Semua dapat. Ayah ada hak dia, mak ada hak dia. Berbeza masing-masing. Ada soalan tentang ni? Ada? Alhamdulillah. Yang kedua, ibu kandung. Nampak? Ada perbezaan tak? Ibu kandung. Ibu kandung tetap mendapat 1/6 dengan beberapa syarat. Tengok syarat 1/3 tadi, apa dia syarat dia? 1/3, ibu dapat 1/3 dengan syarat apa dia? Si mati tidak ada zuriat. Jadi kalau ada zuriat, 1/6 dapat. Syarat yang kedua, si mati tidak ada adik-beradik yang ramai. Kalau ada ramai, ibu dapat apa? 1/6. Tu je perbezaan dia. Kalau ramai, 1/6 ibu dapat. Kalau kurang, kalau tak ada, 1/3 ibu dapat. Itu je beza dia. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau anak meninggal dunia, ditakdir dekat Allah Subhanahu Wa Taala, si mati itu meninggal dunia dan dia ada zuriat, maka ibu-ibu akan dapat 1/6 seorang. 1/6. Ibu seorang aja. Ibu angkat tak kira, ibu susu tak kira, ibu tiri, ibu apa, ibu jari tak dapat belaka. Yang dapat ibu kandung saja. 1/6. Baik, sebab ada kes yang mana bila anak dah kahwin, dah ada harta, menantu tak bagi kat ibu. Ada kes. Dia kata suami dia tak ada tinggal apa-apa, padahal rumah ada SPG, ada simpanan dalam ASB. Dia sembunyikan benda tersebut, itu haram yang telah dia buat lah. Perkara haram, dosa besar, dia telah menyembunyikan. Ibu. Baik. Sebab bila ibu tak dapat, kalau ibu tu mati pula, hak dia tu akan diwarisi pula pada adik-beradik dia, anak-anak dia yang lain, adik-beradik arwah yang tadi tu. Yang ketiga, datuk. Datuk sini disebut dalam bahasa Arab jaddus sahih. Jaddus sahih, datuk yang sahih. Datuk ada dua. Datuk sebelah ayah, datuk sebelah mak. Yang dapat ni datuk kepada sebelah ayah saja. Betul, saya Syed Bakri bin Syed Umar je dapat. Mak saya Syarifah Maznah binti Syed Bakar tak dapat. Syarat datuk nak dapat mesti tidak ada ayah. Tapi jaranglah datuk dapat ni. Biasa dapat kematian saja. Mati dululah, tak sempat. Mesti ada ayah. Mesti tidak ada ayah. Baik. Cuma bezanya ayah dengan datuk ni, ayah boleh menghalang adik-beradik daripada dapat. Datuk tak boleh halang. Walaupun dia mengambil tempat ayah, kalau ayah tak ada, datuk ambil tempat dia, tapi syarat dia tidak boleh menghalang adik-beradik daripada mendapat pusaka. Adik-beradik kandung dan sebapa, kalau seibu memang dia boleh halang. Adik-beradik kandung dan sebapa dia tak boleh halang. Dia akan dapat hak bersama-sama. Yang kelima, yang keempat, nenek sebelah ibu dan nenek sebelah bapa. Dua-dua nenek dapat. Nenek sebelah ayah saya nama Tuan Pah. Tuan dekat Kelantan ni atau Terengganu ni, Pahang ni, tuan tu bahasa Arab Sayyid lah ataupun Syarifah. Kalau pergi sana tuan ke, bukan puan, tuan. Kat Perak ni orang panggil saya Tuan Said. Mana tuan-tuan. Dijemput Tuan Said, jemputnya tuan-tuan. Nenek sebelah ibu, nenek sebelah bapa, belah mak,
namanya syarifah mardiyah namanya. Jadi yang dapat dua-dua nenek dapat. Cuma syarat nak dapat dua nenek ni mesti bapak tak ada, mak tak ada. Kalau sebelah bapak mesti bapak tak ada. Kalau sebelah mak mesti mak tak ada. Kalau ada tak dapat. Tak dapat. Jadi hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tapi semuanya dah tak ada belaka. Mak saya pun tak ada, nenek-nenek saya pun dah tak ada belaka dah. Siapa yang mati nenek ni? Cuculah yang mati, bukan anak dia. Kalau anak dia, nenek hana pula yang dapat nak. Cucu dia mati. Yang kelima, cucu perempuan. Tengok, cucu ni special. Kat 1/2 pun ada, 2/3 pun ada, 1/6 pun ada. Cucu ni. Cuma syarat cucu nak dapat 1/6 sama macam syarat 1/2, sama syarat 2/3, cuma tambah satu lagi. Dia mesti bersama, boleh tulis ya? Mesti bersama seorang sahaja anak perempuan. Mesti bersama seorang sahaja anak perempuan. Macam mana? Macam ni. Lili mati. Ada nama Lili sini? Tak ada, alhamdulillah. Lili mati. Dia ada anak perempuan seorang. Satu anak perempuan. Dapat apa satu anak perempuan? 1/2. Dia ada cucu perempuan seorang. Ataupun 2 orang. Tak kira lah ada berapa. 3 orang. Tak kira. Syarat cucu perempuan ni mesti anak pada anak lelaki. Ya? Maka dia akan dapat 1/6. Dia akan mendapat 1/6. Baik. Tapi jika sekiranya anak perempuan ni 2 orang, dapat 2/3. Automatically cucu tak dapat apa-apa. Cucu tak akan dapat. Sebab telah sempurna 2/3 milik anak perempuan tadi. Saya ulang sekali lagi. Kalau anak perempuan tu seorang, cucu dapat 1/6. Tapi kalau cucu tu, anak perempuan tu ramai, cucu tak akan dapat apa-apa. Kecuali bersama cucu ni, dia ada cucu lelaki, CL. Ataupun cicit lelaki. Cicit tak apa. Ciut lelaki. Mesti laki. Dan ke bawah tak apa. Maka yang mereka ni datang, kalau ada yang ni, 3 cucu perempuan, 1 cucu lelaki. Cukup 1 je. Maka dia akan dapat bersama-sama baki harta tadi. Dapat bersama-sama baki. Macam mana nak kira Ustaz? 3 cucu perempuan, 1 cucu lelaki. 2/3 ni kita ambil yang mana? 2 boleh? 4 boleh? 2/3 pada 4 boleh dapat? Kita ambil 6. 4. 2/3 daripada 6, 4. Baki berapa? 2. 4 boleh bagi 2? Boleh. 2 seorang dapat. 2 darab 2. 2 boleh bagi tak dengan berapa orang sini agak-agaknya? Salah. Berapa orang? 5. Kenapa 5? 3 lelaki-lelaki, 3 perempuan, 3 lah. 1 lelaki-lelaki ni macam 2. 5. 2 boleh bagi 5 tak? Boleh kalau pakai kalkulator. Tapi tak nak pakai kalkulator. Kita buat asal pasalah baru. 6 darablah 5. Berapa? 6 darab 5, 30. 4 darab 5 juga. Berapa? 20. Jadi 10 darab 2. 20. 2 bagi laki-laki seorang. Terus kita gandakan. 2 tanpa 2 dapat apa? 4. Yang perempuan akan dapat apa? 2 seorang. Darablah 3. Jadi setiap anak perempuan dapat 10/30. 10/30 seorang. Setiap cucu perempuan dapat 2/30. Setiap anak cucu lelaki akan dapat 4/30. Kalau duit ada 30,000, 3,000 ke 1,000 ke, bahagi 30 ni. Ni tugas dia. Tugas dia untuk apa? Asal pembahagi harta. Contoh duit ada, kita panggil yang mudah lah, 30,000. Bahagi 30, dapat apa? 1,000. Jadi dapat apa ni? 10,000 seorang. 2,000, 4,000 seorang dapat. Itu maksud atas ni maknanya asal pembahagi.
Kalau duit ada banyak mana pun, bahagi dengan ni, dapatlah nilai 1 bahagian. Yang disebut oleh para ulama' di situ. Faham ke tak faham ke? Tak faham, tak apa, nanti dia akan faham nanti. Ni baru mukadimah. Kita baru nak wami'ak baru. Wami'ak pun letih dah Ustaz ni. Yang keenam, saudara perempuan sebapa. Bertemu juga kita sekali lagi, saudara perempuan sebapa. Sama juga seperti mana cucu perempuan, dia bersama dengan seorang sahaja saudara perempuan kandung. Nanti kita akan belajar pada bab dia lah. Tak apa, tak nampak lagi pun tak apa. Setakat ni kita faham sikit-sikit tu, okey lah tu. Saya pernah mengajar tak faham tu. Nah. Dia kata, Ustaz, stop lah Ustaz, buka kitab lain. Kata. Yang ketujuh, seorang saudara seibu, lelaki ataupun perempuan. Jadi ramai saudara seibu dapat 1/3. Tetapi kalau seorang, dia akan mendapat dengan kadar 1/6 pusaka kita. Itu specialnya bagi saudara seibu. Cuma saya tertinggal tadi, saudara seibu ni kalau dia dapat duit, contoh dia ada lelaki, dia ada perempuan, boleh campur dua-dua, tak ada kisah. Dia akan dapat sama-sama, RM1, RM1, RM2, RM2. Dia tak ada beza. Tapi kalau kandung atau sebab apa, dia ada beza. Lelaki 2, perempuan 1. Itu beza antara saudara seibu dengan yang lain. Baik. Setakat ni ada soalan tak nak bertanya? Tak tahu nak tanya apa Ustaz? Tak apa. Ya. Disebabkan abang tu ada anak lelaki, Ali tak dapat. Sebab abang ada anak lelaki, lepas tu abang ada ayah lagi. Lagi tak 2 yang boleh menghalang Ali daripada dapat. Kecuali lah lepas tu ayah mak dia mati. Tu bahagian mak tu Ali akan dapat dengan kakak dia. Tapi kalau masa mak dia masih hidup, yang dapat hanya mak dengan ayah dan anak dan isteri saja dapat. Cuma apa Ali yang buat, sebab waktu meninggal dunia abang tu, sehari selepas tu Ali ada hubungi saya, nak wakil dia lah, tanya tentang bab ni. Maka apa yang dibuat tu betul lah. Tak boleh usik dulu apa yang ada. Harta abang tak boleh usik. Buat lari ke tak boleh. Cuma tak boleh lah sampai melampau. Tak boleh pegang sampai duit tu. Tak ada macam tu. Cumanya sebab yang datang, dari logik akal kita, yang datang tu ramai. Bila ramai datang, bukan datang tengok saja. Orang akan bagi sumbangan. Takkan tu pun tak cukup nak untuk belanja untuk seminggu, 2 minggu ke. Cukup. Tapi menjadi polemik biasa. Artis ni biasalah. Orang mari cocok sana, cocok sini, jadi masalah pada kita. Jadi macam duit pusaka tu, adakah totally tak boleh kita guna lepas suami kita meninggal dunia, yang biasa bagi duit kita setiap hari, setiap bulan, tiba-tiba dia mati, kita terputus keuangan. Pertama, gunalah duit orang bagi sedekah tu. Bagi sedekah, sumbangan tu, kita pakai duit tu. Ataupun kalau kita tak ada, orang tak bagi sumbangan, mari tengok saja. Sebab suami saya ni orang tak suka, contoh. Jadi maka kita nak pakai juga duit, nak beli susu anak, nak beli susu kita. Mam, susu menguatkan tulang katanya tak. Jadi terpaksa ambil duit yang kita ambil daripada duit pusaka. Kalau ambil, catatkan, dan kena maklumkan juga pada waris lain. Saya ambil duit ni RM10 nak beli ikan, duit tak ada, catat. Sebab duit tu duit pusaka. Takut kita termakan hak pusaka. Kecualilah memang warisnya kita sebagai isteri dan anak-anak kita je, ada anak lelaki tapi kecil-kecil belaka. Itu tak ada masalah lah. Kita bolehlah kita guna duit tersebut dengan cara adil. Tapi kena maklum pada anak-anak waktu mereka dah besar sikit, boleh fikir. Dulu ayah kamu ditinggal duit RM1,000, RM2,000, RM3,000. Mak pakai duit ni untuk besarkan kamu. Tak ada masalah. Jangan duk sibuk faraid, duit habis. Gitu je. Hilang gitu duit. Sedangkan anak tu boleh kita guna. Sebab kita boleh makan harta anak yatim yang bersama dengan kita. Makan sini maksudnya kita guna. Dia makan nasi, kita makan nasi. Kita boleh tumpang nasi dia sebab duduk dengan kita. Tapi jangan kita makan KFC, tu kena boykot. Contoh, kita makan KFC, dia makan ikan masin. Tu tak betul lah. Kalau KFC samalah sebab duit dia. Tapi jangan makan secara batil, itu tak boleh. Apa yang berlaku pada keluarga tu lebih kepada publicity lah. Bagi saya publicity lah. Orang main cocok sana, cocok sini dan sebagainya. Adapun Ali tu orang baik.
Bukanlah dia tu nampak macam gambaran disebut. Dia tak tahu hukum juga. Orang yang tahu hukum, dia nak tahu hukum maknanya orang yang bukan sembrono lah buat kerja. Cuma kalau ada tindakan yang drastik, menyekat tu tak betul sangat lah. Ni kena macam. Nak bawa kereta pun tak boleh, kena sekong situ kereta. Jangan bergerak, itu tak betul lah. Boleh lah pakai. Tapi dengan bertanggungjawab lah. Takkan suami mati terus, kereta tak boleh gerak. Kalau mama nak pakai, bagi tahu kami. Jenuh lah kita nak. Hakikatnya anak tersamuh lah. Benda ni bukan rigid macam tu. Mesti kita ni berfikirlah dengan cara yang lebih normal dalam isu. Ada soalan? Ustaz, Ya. si suami meninggal, harta tak ada, tapi ada dia pencen. Pencen bukan pusaka saja. Pencen milik isteri. Walaupun isteri kahwin baru, tetap dapat lagi pencen tersebut. Tak putus. Ya. Termasuk juga suami lah. Isteri mati. Saya baru dapat soalan pagi tadi. Tengah-tengah drive tadi. Isteri mati. Kerajaan. Dapat pencen. Perlu tak faraid pencen? Pencen tak perlu faraid. Pencen hak milik pasangan. Dan juga anak-anak yang mungkin di bawah tanggungan. Contohnya anak OKU ke. Ada apa-apa yang kerajaan tetapkan. Itu bukan. Kecuali suami kita mati selepas pencen 10 tahun. Duit pencen tu dia tak usik. Sebab dia sibuk pera ikan keli ke benda. Duit pencen tu lain lah. Itu duit simpanan nama dia. Tapi kalau duit yang dapat bulan-bulan tu milik kita. Ada juga yang dia faraid. Itu sangat baik lah. Dia faraid ke anak dapat sikit. Itu tak apa. Terpulang masing-masing. Hak milik sendirian berhak. Tapi dia nak bagi juga share kepada anak-anak. Sebab ayah kamu mati, mak gembira. Mak gembira pula. Maknanya bagi. Bagi. Alhamdulillah. Wallahualam. Ustaz, kalau pencen sebab dia datang secara bulanan. Ya. Kalau duit gratuiti tu, Gratuiti dia tengok pada keadaan. Dua keadaan. Kalau dia tu mati, dia sempat pencen. Mak mati 1 hari bulan 12, 20, 23. Ni. Nak mari ni. 2 bulan 12 dia mati. Tak sempat dapat gratuiti. Tapi dia dah pencen. Maka duit gratuiti tu disebut sebagai duit pusaka. Tapi kalau jika sekiranya mak tu berkhidmat lagi. Khidmat mati. Tak ada pencen. Pencen 10 tahun lagi. Maka duit yang dia dapat tersebut selepas dia mati, itu bukan duit pusaka. Boleh dia ambil oleh waris dia yang memerlukan. Isteri dia ke mak ayah dia. Jangan makan seorang. Kena cover lah. Cuma tak perlu faraid. Tapi kalau dia sempat pencen, dikira hak dia dah. Wallahualam. Walaupun dia kata sama je Ustaz. Tak sebab pencen pun sama je. Tak. Dia ada sedikit perbezaan kat situ lah. Sama juga duit pampasan. Suami kita, contoh isu dia masuk kerja syarikat swasta. Syarikat swasta ni buat polisi mesti pekerja-pekerja diberi apa? Takaful kepada dia, caruman oleh pihak syarikat. Kebetulan dia mencarum dekat caruman konvensional punya insurans. Mati pekerja tersebut, itu suami ataupun anak-anak kita tu mati, dapat 100,000 contoh, cek dia bagi. Dia bagi cek bawa besar tu, mari. 100,000 dia bagi. Kalau benda tu konvensional, ada dua pandangan ulama. Konvensional ni haram ni. Kalau dia mencarum pakai duit syarikat, kalau kita nak ambil, harus. Tapi kalau tak ambil, lebih afdal. Sebab haram. Kalau dia mencarum pakai duit suami, caruman saja kita keluarkan, baki tersebut haram untuk kita. Boleh faham tak? Agak-agak nak pakai yang mana? Dah, yang kes tadi. Agak-agak nak pakai yang mana? Sebab dia cakap, Ustaz, ambil lah Ustaz. Rugi tak ambil. Tapi dia atas keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau takaful tu lain. Takaful, kalau itu caruman takaful, dia bukan pusaka. Caruman takaful ni bukan pusaka. Dapatlah kepada kita dan halal. Boleh kita faraikan. Kecualilah, kalaulah duit tu minta maaf sekali lagi saya ulang. Kalau takaful, caruman yang kita buat setiap bulan tu, saya carun takaful, carun, dapat sedemak kalau saya mati. Dapat satu one off kalau saya mati. Yang disebut pusaka, caruman kita tu je. Selain daripada itu bukan pusaka. Boleh diberi mengikut yang paling berkeperluan lah kepada waris. Jadi kena tengok sikit lah. Kalau ada orang yang masih lagi menggunakan sistem konvensional, tukarlah. Supaya tidak menyusahkan kita. Konvensional tadi. Kalau dia mencarum pakai duit syarikat yang mencarum, bukan kita.
Syarikat guna duit dia untuk mencarum bagi setiap pekerja. Bukan dia ambil duit gaji. Dia tak potong daripada gaji kita. Kalau pakai konvensional, tiba-tiba pekerja tu mati dan dapat satu jumlah diberikan kepada ahli keluarga. Jumlah tersebut, kata ulama, ada dua pandangan. Pandangan pertama, harus diambil. Sebab tu duit bos. Duit syarikat, bukan duit pekerja. Pandangan yang kedua, jangan ambil. Sebab benda tu terlibat kepada benda yang tak boleh. Sebab melibatkan konvensional. Itu yang disebut oleh ulama lah. Itu saya tanya tadi, pilih yang mana? Dia ramai yang kata, saya pilih nombor 1 Ustaz. Nak pakai duit, katanya. Wallahu a'lam lah. Tapi pandangan yang mengatakan harus itu pandangan ulama yang mengatakan harus. Tapi kita biasa macam tu lah. Nak yang harus saja. Yang tak harus tak ambil. Wallahu a'lam. Akhir sekali, tuan-tuan Allah, minta maaf saya. Ya. Boleh kami insurans nyawa, kemudian dia punya, kalau si A ni mati, yang insurans nyawa dia tu dia ada penama hibah jadinya. Boleh ke macam tu? Hibah tu dia jadi pusaka ke atau Baik, terima kasih. Tak ada masalah. Yang tu boleh dia benarkan. Saya sendiri pun ambil benda tu. Bukan nak kata saya ambil boleh, benda tu boleh. Jadi benda tu boleh. Sebab ada panel syariah dia dan sebagainya. Cuma ada dua perbezaan. Perbezaan yang pertama, kalau kita ada penama tu, tengok penama tu pemilik hibah ataupun pemegang amanah. Kalau dia penama tu adalah pemegang amanah, dia jadi pusaka, kena faraid. Kalau penama tu pemilik hibah, dia akan dapat totally pada dia belaka. Contoh, orang carum 150 sebulan, dapat 150,000, 200,000 contoh. Kalau dia mati, jangan doa pula, ya Allah, matilah suamiku, matilah suamiku. Mati sungguh suami. Dapat 150,000 dapat kat dia. Kalau hibah nama isteri dapat 100%. Tak perlu faraid. Tapi kalau dia hibah tu tak ada penama. Ada penama tapi wasi. Tengok terma ni. Kalau sebagai pemegang amanah, benda tu perlu difaraidkan. Benda tu perlu difaraidkan. Itulah disebut oleh para ulama gitulah. Panel syariah. Kita kalau ada takafur ni, puan-puan sekalian, kita tak perlu nak selidik lebih lah. Walaupun ada kata, takafur pun sama je, berat, nanang dan sebagainya. Kita sebagai orang awam, macam saya orang awam ni, kita tak perlu selidik siapa nak buka peti ais, nak cek pergi restoran orang, nak makan nasi goreng ayam. Kita pergi sampai ke dapur, tengok ayam macam mana, dia goreng macam mana. Jenuh lah kita. Jadi, kalau ada takafur itu, insya-Allah betul. Tapi kalau tak ada tu, tolak-tolak awal lah. Macam kita lah, kalau ada lambang halal jakim tu, kira halal lah tu. Kalau tak ada tu, ditulis halal biasa je. Dulu tak apa. Sekarang, beware. Anjing liar berkeliaran. Tak boleh. Hati-hati. Jadi, benda ni kita kena sedar lah. Perkara tersebut. Dan saya nasihatkan kepada siapa-siapa yang ada anak-anak menantu yang muda-muda lagi, bagus ambil lah. Mungkin kita kalau yang usia 60-70 ni, mahal dah nak bayar. Tapi kalau yang muda-muda 30-an, 40-an ni boleh ambil lagi dengan kadar jumlah yang tak besar mana. Cuma sebagai suatu persiapan lah kepada pasangan kita kalau tak ada. Tapi biasanya yang ambil ni orang lelaki. Orang perempuan jarang ambil untuk suami dia. Sebab kita ni macam apa? Nikah lain. Gua je. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انصر اخواننا المجاهدين والمستضعفين في غزة اللهم انا نجعلك في نهور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل اقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قحار يا جبار يا منتقيم يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا جهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيته وسرتها يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم. Saya nak buat iklan sikit. Pada 25 hari bulan kita ada himpunan semarak peringkat negeri Perak. Semarak prihatin peringkat negeri Perak kita buat dekat Dewan Terbuka Taman Meru. Jadi kalau siapa-siapa nak bercuti ke Ipoh pada 25 bulan ni, jemputlah. Solidariti kita pada waktu malam nanti insya-Allah. Yang kedua, kita ada Syekh Dr. Said Bakar. Ulama besar daripada Jordan dan Palestin akan datang. Kalau puan-puan berminat untuk buat daurah dengan beliau, boleh maklum pada saya.
saya akan minta orang aturkan mari ke sinilah. Cuma adalah bayaran sikit atau penginapan untuk Syekh tu lah. Dan dia boleh cerita pada tuan-tuan tentang apa berlaku di Gaza, sebab dia pernah juga bertemu dengan Abu Ubaidah yang apa nama Hammad tersebut, dan juga seorang ahli majlis ulama bagi dua negara ni, Palestin dan Jordan. Jadi baguslah, sebab dia akan datang ke Baitul Diaq pada 25 bulan pada waktu pagi, malam tersebut program dekat Meru tersebut. Jadi 26 tu dia kosong lagi, 22, 23 tu masih lagi ruang kalau ada nak buat lah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.